Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah cikgu berpeluang menyediakan bahan pelajaran pada hari ini. Masih lagi dalam bab 6, iaitu bab barulah, bab baru dalam fizik, dipanggil fizik nuklear, fizik nuklear. So, cikgu nak sentuh hari ini berkaitan dengan 6.1 iaitu perebutan radioaktif. So, dalam pembelajaran kali ini, standard pembelajaran yang kita nak capai adalah yang pertama, kita nak murid-murid dekat rumah tu boleh menjelaskan dengan contoh persamaan rebutan bagi sinar alfa atau perebutan alfa nanti yang kita lihat. Kemudian kita tengok untuk rebutan beta dan seterusnya kita lihat pada rebutan gamma. Itu yang kita akan lihat yang pertama. Yang kedua, kita nak menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat. Ini yang agak penting sebenarnya. Kita nak lihat nanti dengan teliti lah, dengan jelas apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan separuh hayat dan bagaimanakah kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan separuh hayat, iaitu pada yang keempat ni, menentukan separuh hayat bagi sumber bahan radioaktif, dan sudah tentulah yang terakhir ni kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan separuh hayat. Jadi kita teruskan dengan slide berikutnya. Okey. So, kita nak lihat berkaitan dengan rebutan radioaktif, reput. Ni perkataan reput ni saya rasa pelajar dah faham lah. Cuma bagi murid di luar sana, radioaktif ni memang sudah biasa dengar lah. Radioaktif ni biasanya lebih sinonim dengan bahan-bahan yang kalau di luar ni biasanya kalau murid sekolah rendah dia nampak radioaktif ni ada simbol tengkorak kan, dia kata racun ataupun bahan-bahan yang memberi kesan pada kulit. Ini contohlah radioaktif. Okay, so sebenarnya rebutan radioaktif ni adalah satu proses nukleus. Ni kita faham nukleus. Nukleus yang tidak stabil yang menjadi satu nukleus yang stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Jadi kita akan lihat lebih detail lah selepas ini. Nukleus tidak stabil menjadi nukleus yang stabil, kesannya terpancar sinaran radioaktif. Okay, dan ianya berlaku secara rawat dan spontan. Tidak ada jangka masa yang ditetapkan secara rawat dan spontan. So, sinaran radioaktif yang kita masukkan ni kat sini lah. Ada zarah beta, ada zarah gamma dan ada zarah alfa. Inilah yang kita akan lihat dan bincangkan lebih lanjut selepas ini. Ini contoh lah. Contoh. Kalau kamu tengok pun dekat sini antara zarah alfa dan zarah beta ni beserta zarah gamma pun dari segi gambar raja pun telah menunjukkan perbezaan. Di mana sinar gamma ni kita nampak dia ni adalah gelombang. Okey, persamaan bagi rebutan alfa. So, zarah alfa ni sebenarnya nukleus helium. Nukleus helium. Kamu dah belajar ni nukleus ni, dalam kimia dah belajar apa yang dimaksudkan nukleus helium. So, nukleus helium ni sebenarnya yang ni, helium 42. Ni adalah nukleus bagi helium. Biasa sebut saya kata zarah alfa ni helium 42 lah. Yang terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Ini bukan 2 proton, ni 4 proton. Ini 4 proton dan 2 neutron. Dalam rebutan alfa, nukleus yang tidak stabil mengeluarkan zarah alfa. Nukleus itu mengeluarkan zarah alfa untuk menjadi nukleus
yang lebih stabil atau kita panggil nukleus baru. So, dalam kes ni kita panggil dia sebagai nukleus anak. Nukleus anak. So, kita tengok contoh ni. Ni nukleus induk lah, nukleus yang tidak stabil. Nukleus yang tidak stabil, dia cenderung untuk pergi kepada satu nukleus yang baru, yang lebih stabil, kita panggil sebagai nukleus anak. Dalam waktu yang sama, dia menghasilkan zarah alfa, iaitu helium 4, 2. Di mana nukleus induk ni, kita akan lihat di sini, akan berlaku pengurangan 2 proton dan pengurangan 2 neutronnya. Kita tolak 2 lah. Sebab tu kita tengok sini. Kalau kita tengok balik nanti dalam contoh di sebelah ni, dia seimbang lah sebenarnya. Contoh dekat sini. Kita tengok contoh. 210 dengan untuk proton dan gisim ni 84 PO. Dia cenderung untuk merebut kepada lambung 20682. So kita tengok 210 kepada 206 berlaku pengurangan 4 proton. Berlaku pengurangan 4 proton dan neutron ni daripada 84 menjadi 82. Maksud berlaku pengurangan sebanyak 2. Jadi pengurangan itu sebenarnya adalah zarah alfa. Pengurangan itu sebenarnya adalah mewakili zarah alfa helium 4, 2. Seterusnya kita lihat untuk reputan beta. Kalau reputan bagi alfa, ia merupakan helium 42, zarah helium 42. Tapi bagi beta, ia merupakan elektron yang bergerak pantas. Elektron yang bergerak pantas, yang ini. Elektron kosong negatif 1 ini. Di mana ia terurai kepada 1 proton dan 1 elektron. Itu simbol lah. Dia terurai kepada 1 proton dan 1 elektron yang ini. Jadi kita lihat contoh terus. Sebelum itu elektron ni akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang tinggi sebagai zarah B. Sebagai zarah B ni maksudnya zarah beta lah. Zarah beta. So kita tengok contoh. Sama juga seperti tadi, kita ada nukleus induk yang tak stabil. Nukleus anak ni yang stabil. Waktu yang sama dia memancarkan zarah beta yang terdiri daripada elektron kosong negatif 1. Contoh natrium 2411. Kita lihat dekat sini nombor protonnya tidak berkurang, iaitu 24, tetapi berlaku pada neutron 11 menjadi 12. Jadi 12 iaitu berlaku peningkatan 1. Jadi kat sini kita tengok Mg 2412 ini, kalau kita tengok nak seimbangkan sebenarnya, kalau nak seimbangkan balik 12 tambah dari 1 kita dapat 11. Jadi maksudnya di sini telah mewujudkan di sini ini merupakan zarah beta. Zarah beta lah. Dan persamaan radioaktif yang dibina mesti seimbang lah di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ini contoh bagi reputan radioaktif bagi reputan beta lah. Kita tengok dekat sini jelas. Poin ni tadi dekat atas ni ada. Terurai kepada 1 proton dan 1 elektron. Manakala untuk reputan gamma, dia merupakan sinar elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Yang berfrekuensi tinggi dan membebaskan tenaga lebihannya untuk lebih stabil. Dan sinaran elektromagnet ni tidak berjisim, yang paling penting, dan bersifat neutral, iaitu tidak ada charge positif ataupun negatif. Nukleus yang radioaktif yang tidak stabil tadi, dia teruja menghasilkan nukleus kurang tenaga.
Kemudian dalam waktu yang sama dia memancarkan sinar gamma. Jadi kita tengok contoh CO ni 60-27 60-27 kepada 60 CO27 juga. Kita tidak berlaku pengurangan pun, tetapi waktu yang sama dia menghasilkan sinar gamma. Dia menghasilkan sinar gamma, cuma berbeza dari segi tenaga. Tenaga bagi nukleus ini, untuk yang ini di sebelah kanan ini dia mempunyai tenaga yang kurang. Itu saja dia punya perbezaan, tenaga yang kurang. Tenaga yang kurang tu kenapa? Sebab dia telah bebaskan sebagai sinar gamma. Dalam reputan radioaktif, sesetengah nukleus dapat memancarkan lebih daripada satu sinaran. Lebih daripada satu sinaran. Misalnya reputan uranium 234 memancarkan zarah alfa dari helium-42 dan sinar gamma. Contoh persamaan kita lihat dekat bawah ni, uranium 234 dia menjadi pH ni 23090. pH ni kita boleh rujuklah dalam jadual berkala apa nama dia. Dia memancarkan zarah alfa helium-42 dan waktu yang sama dimancarkan juga sinar gamma. So bila kita cek untuk nombor proton ni 230 tambah 4 dia adalah sama. 90 tambah 2 pun sama. Atau lebih mudah boleh juga diringkaskan seperti ni. Uranium 23492 menghasilkan sinaran untuk zarah alfa dan juga gamma kepada pH 23090. Boleh juga persamaan di atas ni ditukar kepada satu persamaan yang lagi mudah dan juga ringkas. Seterusnya kita nak lihat separuh hayat. Separuh hayat ni sebenarnya adalah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi satu sampel radioaktif mereput. Mereput maksudnya daripada katakan satu nukleus dia nak menjadi separuh. Dia nak menjadi separuh. So dekat sini kita ada T, separuh hayat dekat situ. Separuh hayat. So kita tengok contoh ni lah. Untuk uranium 23892 nukleus nak menjadi separuh, iaitu kepada pH 2390 ni memerlukan masa dan waktu yang sama dia menghasilkan sinar alfa helium-42. Masa yang diperlukan untuk T separuh dia adalah, ini masa untuk T separuh dia adalah 4.5 kali 10 kuasa 9 tahun. Kemudian seterusnya pH 234 ni 90 menghasilkan sinaran beta. Cuma T separuhnya 24.1 hari sahaja untuk menjadi PA 23491. Jadi kita boleh nampaklah sini. Kenapa beta kita nampak untuk protonnya tidak berubah, tapi untuk neutronnya bertambah 1. Sebab tu kita buat sini beta dan sini kenapa alfa lah. Jadi murid sepertinya dah faham. Contoh lain, kat sini TA234, mana T separuhnya lagi pendek 1.8 minit untuk menjadi uranium 23492. Dan seterusnya sehingga dia menjadi lambung 20682 yang stabil. So kalau kita tengok T separuhnya untuk setiap fasa tu daripada satu unsur yang tak stabil, daripada unsur induk kepada unsur anak tadi, dan memang berlarutan sehinggalah menjadi satu unsur yang stabil lah. Contohnya siri repotan bagi uranium 238. Bayangkanlah daripada 45 kali 10 kuasa 19 tahun, yang itu yang paling lama untuk T separuhnya,
Dan kalau kita tengok dekat sini, yang paling pendek untuk T separuhnya adalah dekat sini kita ada ni 1.8 minit. 1.8 ni T separuh yang paling ni pendek berbanding dengan yang lain. Okey. Perubahan bilangan nukleus radioaktif dalam 5 separuh hayat yang berurutan. Ni kita ambil 5 ni contoh lah. 5 ni kita ambil sebagai contoh sebenarnya. Kita tengok dekat sini. Konsep separuh hayat ni boleh ditunjukkan dalam bentuk siri liputan seperti berikutlah. Ni N0 ni, bilangan asal nukleus. Dia mereput dengan masa T separuhnya dia menjadi N0/2. Kemudian dia mereput lagi dengan masa T separuh dia menjadi N0/4 dan seterusnya lah. Dan yang terakhir itu 1/2 untuk N, iaitu bilangan separuh hayat terhad kepada integer positif untuk NO, dan T separuh ni yang saya sebutkan tadi itu adalah separuh hayat, di mana untuk menjadi bahan atau dia punya nukleusnya menjadi separuh. Dari segi pengiraan nanti cikgu akan tunjuklah. Saya rasa kamu akan lebih faham dengan contoh-contoh yang akan diterangkan sebentar lagi. Tapi inilah konsep konsep separuh hayat. Okey. Yang ini lagi bagus, gambar raja yang cukup membantu pelajar untuk faham apa yang dimaksudkan dengan separuh hayat. Dalam kes ini kita ambil 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini asal. Ini asal. Keadaan asal bilangan nukleusnya N0 sebelum dia mereput. Kemudian dengan tempoh separuh hayatnya dia menjadi 1/2 N0. Dan separuh lagi, ni 1 sebenarnya, ini 1 T1. Sebenarnya 1 T1 dia menjadi 2 T separuh, 3 T separuh, 4 T separuh, 5 T separuh. Ni yang maksudnya 5 separuh hayat. So, dari separuh ni kita separuhkan lagi. Kita separuhkan lagi dia jadi 1/4. Dari 1/4 ni kita separuhkan lagi 1/2 ni untuk yang ketiga, separuhkan lagi dia jadi 1/8. 1/2 separuhkan lagi untuk 4 ni jadi 1/16 dan seterusnya untuk 5 separuh hayat ni kita ada 1/3/2 N0. Itu untuk 5 separuh hayat. Macam mana? Ini cuma matematik lah, proses matematik, separuh kepada separuh lagi, kepada separuh lagi dan separuh lagi. Ini contoh lah. Harap boleh faham lah. Separuh ni kita separuhkan lagi. 1/2 kali 1/2 dapat 1/4. 1/4 ni kita kali lagi dengan 1/2 dapat 1/8. 1/8 ni kali dengan 1/2 dapat 1/16 dan seterusnya dapat 1/32. Ini semua adalah proses matematik. So, kalau bilangan nukleus pula yang kita nak tengok ni, ni asal, keadaan asalnya kosong lah. Kemudian yang asal, N0 ni yang asal, tolakkan N separuh yang dah menjadi separuh. So 1 tolak setengah, 1 tolak setengah dapat setengah lah. Kemudian setengah tolak lagi 1/4, ikut yang ini kita dapat 3/4. Kemudian berikutnya dapat 78, 5/16 dan 31/32. Dan gambar rajah yang di bawah ni cukup membantu. Ini maksudnya separuh hayat tadi. Pengurangan nukleusnya. Perubahan nukleus apabila melalui separuh hayatnya. Ini yang asal. Bila separuh dia menjadi 1/2. Separuh ni jadi separuh lagi. Jadi 3/4. Dan 3/4 ni jadi separuh lagi. Jadi seperti ini. Dan yang ini 2 ni jadi separuh lagi jadi 1. Dan yang 1/4 ni yang macam ni separuh lagi dia jadi macam ni. Cukup faham lah. Maksudnya berlaku pengurangan pada nukleus unsur yang tak stabil itu, di mana masa daripada keadaan asal bilangan nukleus itu menjadi separuh kita panggil T separuh lah. T separuh
separuh hayat. Okey, ini adalah graf lah, graf lengkung bagi reputan radioaktif. Okay, kita tengok di sebelah kiri dulu. Ini cara baca lah. NO ni yang asal, nukleus yang asal. Yang asal atau jumlah asal lah yang tak stabil itu. Kemudian dia mereput menjadi unsur yang lebih stabil ini dengan T separuh. T separuh yang pertama dia menjadi N0 per 2. Kemudian 2T separuh yang kedua dia menjadi N0 per 4 dan seterusnya. 3T separuh menjadi 4 per N. Menjadi N0 per 8. Ini yang normal lah. Ini yang normal. Tapi bagi yang gerak di sebelah kanan ni, kita tengok yang warna oranye ni, dan kita bandingkan dengan warna hijau ni, menariknya apa? Kita ada kadar reputan yang tinggi. Apa maksudnya kadar reputan yang tinggi? Maksudnya pada T separuh, dia punya T separuh masih lebih pendek untuk menghasilkan N0 dia. N0 separuh dia masanya lebih pendek. Bila masa lebih pendek, kita katakan ni kadar reputan yang tinggi. Kalau T separuhnya mengambil masa yang panjang untuk menjadi separuh untuk nukleusnya, kita panggil kadar reputan yang rendah. So, untuk gambaran graf di kanan ni menunjukkan apa maksud kadar reputan yang tinggi dan kadar reputan yang rendah. Ada faktor masa T separuhnya lambat ataupun cepat. Kalau lambat, kadar reputannya yang tinggi. Kalau cepat, kadar reputan yang tinggi. Kalau lambat, bermaksud kadar reputan yang rendah. So, dari segi kemahiran mentaksir graf untuk murid fizik amat penting lah. Okay, tengok soalan. So, seperti yang cikgu kata tadi, kita tengok soalan nanti murid akan faham. Okay, suatu sampel bahan radioaktif disimpan di dalam makmal yang mempunyai keaktifan awal 480 per saat. Jika separuh hayatnya ialah 6 minit, T separuh dia adalah 6 minit. Maksudnya daripada nukleus yang asal menjadi separuh adalah 6 minit. Berapakah keaktifannya selepas 30 minit? Ni yang paling penting ni, 30 minit ni macam mana 6 minit nak jadi 30 minit, ada berapa fasa? Nanti kita tengok. So, langkah pertama kena pasti masalah, iaitu keaktifan awal. Kita tengok dekat sini, keaktifan bahan radioaktif dalam masa 30 minit. Ini dalam masa 30 minit. Keaktifan awal dia 480 per saat. So, T separuh dia adalah 6 minit. Keaktifan akhir sepatutnya A1/2 dengan N ni A0. Ini adalah formula tadi yang sepatutnya kita guna. Jadi bilangan separuh hayat ni kita selesaikanlah seperti ini. Kita gunakan formula tadi dengan T untuk masa yang diambil tu untuk 30 minit. Kita 6 minit ni untuk separuh dia, kita akan dapat 5 separuh hayat. 5 separuh hayat ni maksudnya macam ni lah. Daripada 6, 12, 6, 12, 18, 24, 30. So, kalau kita tengok sini, T1, T2, T3, T4, T5 untuk separuh hayat dia. Jadi keaktifan sampel dengan 5 tu, N tu. N ni, kita cari N dekat sini. 5, 1/2, 5 kalikan dengan yang asal, N0 tu. Keaktifan yang asal, N0 tu, kita dapat 15. Jadi pada separuh, pada keaktifan selepas 30 minit dengan T separuhnya 6 minit. So, jisimnya, nukleusnya menjadi aktif pada kadar 15 per saat. 15 per saat. Ni kaedah lah. Jadi saya harap pelajar kena faham lah macam mana nak mengaplikasikan formula yang di atas tadi. Contoh 2 ini senang sikit. Okey, sama juga 25% dari Q ni. Separuh hayat dia 10 hari. So 25 hari.
So dia tinggal aktif tu tinggal 25. Maksudnya kita ada asal 100, separuh menjadi 50, separuh lagi menjadi 25 lah. So T separuh tadi kita tengok 10 hari. So kita ada 2 sini, jumlah hari 20 hari. Maka hari ni lah 2 kali 10 dapat 20 hari. Ni yang paling senang. Yang paling senang mengkaitkan. Mengaitkan kadar keaktifan bahan yang tinggal dan juga T separuh untuk nukleus itu mereput. Okay, contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir kalau tak silap cikgu. Nisbah bilangan nukleus argon 40, kalium 40 dalam satu sampel batu-batuan dari gunung berapi ialah 31. Nisbah ialah 3:1. Semasa pembentukan awal batu-batuan tiada sebarang unsur argon yang terperangkap di dalamnya. Itu yang asal lah. Jika kalium 40 mereput kepada argon 40 dengan separuh hayat 1250 juta tahun, anggakan usia batu-batuan tersebut. Ini kaedah macam mana usia batu tu boleh diukur lah. So kita tengok dekat sini, ini formula yang kita aplikasikan tadi lah. Dia kat atas tu. Kerana asli anode separuh, setengah, separuh lagi 1/4 anode. Bilangan nukleus argon negatif 40 ni yang terbentuk pada asal kosong. Kemudian dia jadi separuh. N tolak. N kosong jadi separuh. Dan ni akan dapat 3/4. Betul lah ni. Dan nisbah argon 40 kepada kalium 40. Asal kosong tak ada apa-apa. Kemudian ni kalau kita lihat ni. Untuk T separuh dia menjadi 1/1. Dia menjadi 1/1. Kemudian untuk separuh hayat yang berikutnya nisbahnya 3/1. Inilah. Ini maksudnya. Dia guna kat sini. Unsur argon itu menjadi 3/1. Jadi jadual 6.3 ni menunjukkan kaedah anggaran usia batu-batuan lah. Dengan nisbahnya 3/1 selepas 2 separuh hayat. So usianya tadi kita kalikan lah 2 kali 1250 juta tahun dapat 250 juta tahun. Okay. So kita tengok dekat sini kenapa 2? Kenapa 2? Sebab kita ada 2 kali kita. 2 kali kita separuh hayat untuk membentuk nisbah 3/1. Ada pun selepas 2 separuh hayat. Okay. Boleh fahamkan nanti perlahan-lahan macam mana pengiraan ini dilaksanakan. Seterusnya kita ada latihan formatif 6.1. Murid-murid boleh cubalah. Saya rasa dengan contoh yang cikgu beri, insyaAllah kamu boleh lengkapkan soalan nombor 1, 2 dan 3 insyaAllah. 3AB juga saya rasa kamu boleh mampu laksanakan dengan baik. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu di bawah tajuk fizik nuklear ni dalam bab 6 iaitu 6.1 tadi. Kita lihat berkaitan dengan reputan radioaktif. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan